Boleh. Awak nak live. Awak nak live. Tani lah. Tani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Alhamdulillah, syukur pada Allah, pada malam ni kita bertemu dalam siri live Facebook kita. Pada malam ni kita nak jawab isu semasa insya-Allah, dan pada malam ni kita akan cuba kupas tentang ada satu statement yang dibuat oleh Presiden PAS Tugu Ajadi, yang mana bila baca rasa ada kerasalah berdasarkan kepada pemahaman dan pembacaan yang kita baca, dan anda ada bawa lah beberapa rujukan dekat sini yang anda beranggapan statement itu adalah salah, apatah lagi boleh memberi implikasi salah faham kepada orang ramai, terutama melibatkan kepada hal-hal yang lebih bersifat kritikal dan bahayalah, kan, iaitu benda yang melibatkan kepada keganasan ekstremis, dan bahkan lebih bahaya takut-takut boleh bawa kepada fikrah terorisme. Itu yang jadi kebimbangan lah. Jadi anda rasa ada tanggungjawab untuk kita nak kupas pada malam ni. Tajuk berkenaan dengan kupasan Presiden PAS dalam kuliah Jumaat dia yang baru-baru ni. Kemudian potongan-potongan statement itu telah dibubuh dalam Facebook beliau lah, dalam Facebook rasmi beliau. Mungkin anda boleh tunjuk kat sini statement beliau yang mungkin untuk kita lihat lah insya-Allah. Okey, kita tengok sini mana
Okey, ini statement daripada Presiden PAS dalam Facebook beliau lah. Cuma nak besarkan ni. Okey. Sini ke besar. Okey. Ni kita besarkan. Ni statement dia. Kata Presiden PAS Tugu Haji Abdul Hadi Awang, kata beliau kesalahan murtad bukan sahaja berlaku dalam kalangan individu, bahkan turut terjadi dalam kelompok, kumpulan, kampung dan negeri. Dia nak gambarkan murtad ni dia bukan individu seorang-seorangnya murtad. Bahkan dia boleh kata satu kelompok, satu jemaah kan. Satu kumpulan kan. Mungkin dalam kalau kat Malaysia ni dia ada jemaah namanya Isma, Ikram, Abim, PAS, Parti Keadilan. Itu satu kelompok ataupun satu jemaah. Jadi dia nak gambarkan sebenarnya murtad ni dia boleh berlaku betul-betul macam tu kan. Kalau kita nak contohkan, andaikan mungkin satu parti tu boleh jadi murtad, macam tu kan. Dia kata bukan berlaku individu-individu tertentu. Dan ketika pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, gerakan murtad ini berlaku secara besar-besaran. Dia gambarkan begitulah kan. Yang ni yang dalam faktor pada ayat yang mengatakan ketika pemerintahan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, gerakan murtad berlaku secara besar-besaran. Ini tak ada khilaf fakta. Ini kita boleh terima lah fakta ini. Ini tak ada masalah kan. Cumanya mungkin yang timbul masalah ni mungkin pada yang anda bulatkan warna merah di sini, yang mana dia kata pada masa yang sama kumpulan murtad juga diketuai pemimpin kerajaan. Ni problem. Ini ada salah satu masalah dalam statement ini. Apabila dalam statement ini Tun Rajadi disebut secara terang-terangan, dia kata pada masa yang sama. Jadi bila sebut pada masa yang sama, masa yang mana merujuk pada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq lah. Jadi dia kata dalam Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu, kumpulan murtad juga diketuai pemimpin kerajaan yang memerintah. Ayat dia pemimpin kerajaan yang memerintah. Ini jadi problem. Ini ada satu kesalahan fakta yang amat fatal, amat jelas, amat bermasalah. Lepas tu dia kait pula kerajaan memerintah dengan cara meninggalkan Islam. Murtad itu sebab tinggalkan Islam, satu, secara sepenuhnya, ataupun membatalkan sebahagian daripada ajaran Islam. Satu dikata murtad itu dengan sebab kumpulan diketuai oleh ketua kerajaan. Jadi bila kait dengan ketua kerajaan, itu ada masalah kat situ tu. Bila kait dengan ketua kerajaan, situ bermasalah. Lepas tu kerajaan tu pula memerintah meninggalkan Islam sepenuhnya, murtad, kata dia lah. Lepas tu yang keduanya membatalkan sebahagian daripada ajaran Islam. Jadi di situ kita nampak ada berapa problem mungkin kita boleh catat kat sini. Yang pertamanya dia ada kaitkan dengan murtad itu pada zaman Abu Bakar murtad kerajaan murtad, dan kerajaan tu pula jadi murtad dengan dua faktor. Yang pertama meninggalkan Islam sepenuhnya, yang kedua meninggalkan Islam separuh, sebahagian sahaja. Sebahagian meninggalkan Islam. Itu ada masalah fakta yang perlu diperbetulkan. Okey, yang seterusnya dalam statement tu Ajadi ni juga dia ada sini dia kata secara ijma'. Ayat dia adalah ijma'. Para sahabat bersepakat untuk memerangi kumpulan, daerah dan negeri yang murtad. Ini ada problem besar. Bila dikata secara ijma' para sahabat bersepakat. Ini ada fakta yang tak betul di balik statement inilah. Nanti anda akan bawa beberapa pengujahan-pengujahan dan sumber-sumber rujukan. Dia disebut sini kata secara ijma' para sahabat bersepakat untuk memerangi kumpulan murtad. Dia kata sahabat sepakat perangi orang murtad secara berjemaah, itulah kata dia lah. Ni masalah besar, segi implikasi ni amat bahaya. Sama ada mereka yang meninggalkan agama Islam sepenuhnya ataupun yang menafikan kewajipan zakat sekalipun mereka masih mendirikan solat. Jadi di sini kita ada problem bila sebut para sahabat sepakat. Okey, kesalahan murtad itu diletakkan dalam kesalahan jenayah yang paling berat. Mereka yang berada dalam kejahilan atau dipaksa sedangkan hatinya tetap percaya kepada Islam dan kasih akan Allah dan Rasulnya dikecualikan daripada hukuman murtad. Ini pun sebenarnya ada perbahasan dalam kalangan ulama yang mungkin kita akan detailkan selepas inilah. Jadi secara dasarnya kita ada nampak ada beberapa statement, ada beberapa perkara di sebalik statement Tok Jadi ini yang perlu diperbahaskan. Yang pertamanya berkenaan dengan murtad yang melibatkan pada kerajaan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Bermaksud
dalam statement itu menggambarkan pada zaman Abu Bakar tu ada satu kerajaan murtad. Jadi bermaksud kerajaan tu dah Islam, lepas tu murtad. Yang murtad ni mesti berlaku dengan datangnya Islam dulu. Lepas tu keluar Islam, baru dikatakan sebagai murtad. Lepas tu dikata kumpulan tu pula yang jadi murtad itu dengan sebab apa? Yang pertamanya adalah berkait dengan kerajaan itu meninggalkan semua amalan Islam. Yang keduanya adalah membatalkan sebahagian daripada ajaran Islam. Jadi kait kat situlah. Kan? Tu dua problem lah. Yang pertama adalah kerajaan. Yang kedua adalah, yang pertamanya adalah kerajaan pada zaman Abu Bakar yang dikatakan sebagai murtad. Yang keduanya adalah kerajaan itu jadi murtad dengan dua faktor tadi. Meninggalkan semua kandungan Islam ataupun meninggalkan sebahagian daripada Islam. Yang ketiganya, problem daripada statement tu jadi ni adalah apabila dia mengatakan bahawasanya ijma' para sahabat bersepakat untuk memerangi. Ni ayat problem memerangi kumpulan dan daerah yang murtad. Dah lah negeri tu, kerajaan tu murtad. Para sahabat semua sepakat serang kerajaan itu. Dia pergi ikut tu pula kan. Jadi tu ada 3 problem. Lepas tu yang keempatnya adalah berkait dengan kesalahan murtad diletakkan dalam kesalahan jenayah yang paling berat. Yang ni boleh dibahaskan lagi lah kan. Ia memang dalam satu jenayah. Tapi kita kena tengok perbahasan dalam kalangan ulama berkenaan dengan hukuman dalam fiqh jenayah Islam tu sendiri. Nanti kita akan detailkan satu persatu. Okey. Itu okey, itu kita dah nampak ada beberapa statement yang padana bermasalah yang perlu kita bahas secara ilmiah dan perinci berdasarkan pada rujukan lah. Kita bukan nak cakap kosong. Anda akan cuba bawa beberapa rujukan-rujukan yang mungkin untuk kita nak faham wacana yang cuba kita nak bincangkan pada malam ni insya-Allah. Okey, yang pertamanya berkenaan dengan murtad pada zaman Abu Bakar yang mana melibatkan kepada kerajaan. Dia kata kerajaan. Okey, isu dia sekarang yang kita kena tanya kalaulah ada kerajaan yang murtad pada zaman Abu Bakar, soalannya kerajaan tu kerajaan apa? Dan siapa yang jadi kerajaan yang asalnya Islam kemudian murtad? Tu satu masalah tu. Sebab kerajaan yang ada pada zaman kerajaan Islam yang ada pada zaman Abu Bakar, kerajaan Abu Bakar itulah. Mana ada kerajaan lain dah? Tak ada dah kerajaan lain. Yang adanya kerajaan yang diperintah oleh Abu Bakar. Jadi kalau dia kata bahawasanya ada kerajaan yang murtad, jadi takkanlah dia nak kata kerajaan yang murtad itu kerajaan Abu Bakar. Tak munasabah lah. Kan? Apatah lagi dalam statement itu kata Abu Bakar memerangi kerajaan Islam yang murtad itu. Kerajaan murtad. Jadi kalau dikaitkan ada kerajaan murtad itu bermasalah sebenarnya. Sebab tidak ada kerajaan Islam kecuali kerajaan yang diperintah oleh Abu Bakar pada masa itu. Jadi kalau ada siapa? Itu soalan ni. Okey, mungkin ada orang mengatakan kerajaan itu merujuk kepada Musailamatul Kadzdzab. Mungkinlah. Sebab memang serangan itu berlaku selepas daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditabalkan sebagai khalifah selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ada orang-orang Arab yang murtad pada masa itu kita tak nafikan. Tapi yang murtad itu bukan kerajaan. Yang murtad itu bukan kerajaan. Yang murtad itu adalah perorangan dan juga etnik Arab tertentu. Etnik dia satu kelompok Arab-Arab yang kabilah-kabilah Arab. Kita panggil kabilah Arab lah kita panggil kan. Kabilah Arab tu yang murtad itu memang ada. Tapi mereka ni bukan kerajaan. Mereka ni bukan kerajaan. Mereka ni bukan satu kelompok yang mana mereka ni adalah satu penguasaan pemerintahan. Bukan. Bukan. Mungkin kita kalau tengok dalam beberapa fakta, antaranya ada kelompok Bani Tamim antaranya yang dikatakan murtad. Bani Toy, Bani Rabi'ah dan Bani Salim. Ini antara beberapa kelompok-kelompok Arab yang murtad. Ada satu lagi Bani Khuzaimah. Itu antara yang dikatakan Bani murtad. Lepas tu ada satu lagi adalah Bani Hanifah. Bani Hanifah ni dia punya ketua dia namanya Musailamatul Kadzdzab. Musailamatul Kadzdzab. Okey, bila kita bangkitkan kerajaan, jadi jawapannya kerajaan tidak ada. Jadi kalau kata ada kerajaan Islam betul murtad, tak betul. Itu statement yang salah. Kalau orang kata ada tak kelompok Arab yang murtad, itu memang ada. Kelompok Bani Tamim, kelompok Bani Toy, lepas tu kelompok Bani Rabi'ah, kelompok Bani Salim, itu memang ada kelompok-kelompok Arab tertentu yang murtad dan mereka ni bukan kerajaan. Mereka ni bukan kerajaan. Yang kerajaan tu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu betul-betul kerajaan. Jadi di situ kita nampak salah statement tu jadi apabila dia mengatakan kumpulan murtad
juga diketuai oleh pemimpin kerajaan. Itu salah. Okey, lepas tu mungkin dia nak kaitkan dengan Musailamatul Kadzab. Kalau kita bangkitkan Musailamatul Kadzab, sebenarnya Musailamatul Kadzab ni dia tak pernah masuk Islam. Bahkan kalau dia dikatakan masuk Islam pun dia bohong. Sebab kalau kita baca beberapa fakta-fakta tertentu yang bercerita tentang Musailamatul Kadzab ni, mungkin anda akan bawa kat sini. Yang pertamanya mungkin kita nak tahulah siapa Musailamatul Kadzab ni. Musailamatul Kadzab ni adalah satu tokoh yang dia umur lebih tua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan setahun lebih tua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan juga dia umur agak panjang lah. Kan? Itu beberapa riwayat-riwayat yang susah untuk dipertahankan tentang berapa sebenar umur dia. Sebab ada dakwaan mengatakan dia ni mati sampai umur dia 150 tahun. Kan? Wallahu ta'ala alam. Semua itu fakta-fakta ataupun riwayat-riwayat tidak boleh dipertanggungjawabkan. Tapi rata-rata ahli tarikh menyatakan bahawasanya umur dia lebih tua daripada umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan Musailamatul Kadzab ni, dia ni Musailamah bin apa? Itu ada khilaf. Ada ulama tarikh, ada ilmuwan tarikh mengatakan namanya Musailamah bin Habib. Ada pula kata Musailamah bin Thumamah. Itu berdasarkan kajian-kajian yang dikemukakan oleh ahli-ahli tarikh begitu. Dan itu satu kalau kita nak faham tentang Musailamatul Kadzab. Yang keduanya orang cerita tentang Musailamatul Kadzab ni masuk Islam. Itu pun sebenarnya tidak boleh dipertanggungjawabkan. Sebab ada beberapa riwayat menyatakan bahawasanya yang dia tu sebenarnya bukan masuk Islam. Dia hanya menipu penduduk penyokong-penyokong dia, konon dia masuk Islam. Bahkan ada cerita bahawasanya dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan hasrat untuk masuk Islam. Tapi sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak layan dia sebab di situ ada unsur pembohongan. Mungkin anda boleh bawa ke sini beberapa fakta tentang dakwaan konon dia masuk Islam. Kat sini kita bawa. Dia kata Zahaba Musailamah ma'a adadin min qaumihi al-muslimin min bani Hanifah alladzina qaddamu ila Madinah yubayyi'una an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kat sini Musailamah bersama dengan beberapa orang kampung dia, Bani Hanifah. Orang kampung dia panggil, etnik lah, kabilah dia tu namanya Bani Hanifah, dia tu ketua lah. Jadi dia pergi bersama dengan kawan-kawan dia ni, Bani Hanifah ni, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka ni asal jumpa dengan Nabi nak masuk Islam. Dia orang berjumpa dengan Nabi tu nak masuk Islam. Baya'a al-muslimun min Bani Hanifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ni semua nak berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi walakin Musailamah lam yubai' ma'ahum. Tapi Musailamah tak bersama dengan mereka, tak berbai'ah. Berbai'ah maksudnya menerima Islam. Bai'ah di sini merujuk pada bai'ah masuk Islam gitu. Jadi bila jumpa tu qala, dia ni kata ni, si Musailamah ni kata apa? Uridu an yushrikuni Muhammadun ma'ahu fin nubuwah kama asyraka Musa akhahu Harun. Tengok. Dia masuk tu, awal dia datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun sendirinya asalnya bukan dia nak masuk Islam, walaupun kawan-kawan dia lain nak masuk Islam, tapi dia pergi jumpa dengan Nabi Muhammad sallam tu, dia nak gambarkan bahawasanya aku ni adalah seorang lelaki dengan Nabi Muhammad ni seperti mana Musa dengan Harun alaihissalam. Macam kalaulah Nabi Musa tu Nabi, Nabi Harun pun Nabi, maka aku ni berjumpa dengan Nabi ni macam aku nak gambarkan kepada pengikut-pengikut aku tu, kalau Muhammad tu Nabi, maka aku pun Nabi juga. Macam tu. Ni cerita Musailamatul Kadzab. Maksudnya awal-awal lagi dia jumpa Nabi, bukan dia nak masuk Islam. Dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam tu adalah nak membohongi terhadap pengikut-pengikut dia. Cerita dia gitu. Kemudian kata dia fasami'ahu an-nabi. Rupa-rupa dia cakap lagu tu Nabi dengar. Nabi dengar. Ni si Musailamatul Kadzab ni. Musailamah al-Kadzab tu gelaran dia pembohong besar. Jadi pembohong besar ni Nabi Muhammad dengar. Jadi bila Nabi sallam dengar, Nabi Muhammad sallam pun tak layan dia. Buat tak tahu ke dia. Nabi Muhammad pegang satu kayu kan. Kemudian dia kata waqala li Musailamah, Nabi cakap pada si Musailamah tu lah. Nabi Muhammad sallam kata faqaraja Musailamah wa lam yubai' ar-rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kata wallahi ya Musailamah, demi Allah wahai Musailamah, jika kamu minta kepada aku kayu ni, aku akan bagi pada kamu kayu ni, kata Nabi sallam. Jadi dia dengar tu, dia pun terus keluar, tak berbai'ah dengan Nabi. Jadi dia jumpa Nabi, dia bukan nak masuk Islam. Dia jumpa Nabi, dia nak mengkelirukan kepada pengikut-pengikut dia, tak orang cerdik ni. Kalau aku jumpa dengan Nabi Muhammad, maka samalah seperti mana Nabi Harun tu berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam.
Jadi kalau Musa itu adalah Nabi, Harun pun Nabi, maka aku pun Nabi dengan Nabi Muhammad SAW. Oh, dia macam tu, dia pergi untuk nak mengkelirukan kepada pengikut-pengikut dia. Oh, Nabi Muhammad dengar. Bila Nabi Muhammad dengar, Nabi fikir, tak boleh ni, popok ni, tak kena banyak ni popok ni. Nabi Muhammad pun sambar satu kayu, Nabi pegang. Jadi bila dia jumpa dengan Nabi, konon nak menggambarkan yang dia ni sokong Nabi, Nabi tahu dah ni bukan Islam ni nak main-main ni, dia nak menipu pengikut-pengikut dia ni. Makanya Nabi kata kalau kamu minta bai'ah, aku bagilah kayu ni. Jadi bagi kayu tu bukanlah bermakna berbai'ah. Nabi Muhammad SAW nak gambarkan dia ni kita jangan layan. Pergilah macam tu. Dia pun faham, dia ambil kayu dia tukar belah. Ni cerita Musailamatul Kadzdzab. Cara maksudnya dia tak masuk Islam. Dia tak masuk Islam. Jadi kita faham kat sini dia kafir. Dia tak pernah masuk Islam gitu. Okey. Cumanya dalam cerita ni pula digambarkan bahawasanya dia pergi sekali lagi berjumpa dengan Nabi SAW. Jadi bila dia pergi jumpa dengan Nabi SAW sekali lagi dengan tujuan untuk nak berbohong kepada pengikut-pengikut dia. Dia kata ada Musailamah ilal Yamamah wa akhbara ba'dhan min qawnihi anna Muhammadan qad yashrakahu fi nubuh ma'ah. Tengok. Kata dia Musailamah ni pun balik kat kampung dia Yamamah. Dia balik kat kampung dia, lepas tu dia cerita dekat dia orang. Dia cerita apa? Dia kata sebenarnya aku Muhammad SAW dah bersetuju sebagai aku ni sebagai nabi. Kalau Musa penyokong dia yang bersama dengan Muhammad yang bersama dengan Musa itu adalah Harun alaihissalam sebagai nabi, maka dia pun macam itulah dengan Nabi Muhammad SAW. Dia tu macam nabi, Nabi Muhammad tu nabi. Dia pergi cerita, dia goreng hangit dekat dia punya pengikut-pengikut dia. Wahawala marratan ukhra wa arsala hadhil marrah risalatan ila nabi ja'a fiha. Sekali lagi dia pun berusaha untuk nak dapat dapat persepsi lah untuk menggambarkan macam Nabi Muhammad mengiktiraf dia sebagai nabi itu kan. Makanya dia telah sekali lagi dia hantar surat kepada Nabi SAW. Okey. Min Musailamah Rasulillah min Musailamah Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah. Nampak ayat dia. Dia kata ayat surat dia tulis min Musailamah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah. Kok tu. Dia tulis surat tu daripada Musailamah yang merupakan utusan Allah kepada Muhammad yang merupakan utusan Allah. Surat tu dia hantar kepada Nabi SAW. Tujuan dia tak ada lain, kalau Nabi Muhammad balas, maka dia akan goreng. Tengok, ini persetujuan, pengiktirafan daripada Muhammad terhadap aku. Cara tu jahat. Jadi bila dia buat macam tu, Nabi Muhammad SAW ni faradda alaihi Rasulullah SAW birisalatin ja'a fiha. Nabi balas surat tu. Tapi dalam kandungan surat tu dia tulis min Muhammadin Rasulillah ila Musailamatul Kadzdzab. Nampak. Nabi balas balik surat tu, kandungan surat tu tulis daripada Rasulullah, yakni Muhammad Rasulullah SAW, min Muhammadin Rasulillah, daripada Muhammad Rasulillah ila Musailamatul Kadzdzab, kepada Musailamah pembohong besar. Jadi di sini kita faham daripada cerita ni Musailamah ni tak masuk Islam. Dia tak masuk Islam. Bahkan dalam riwayat ini sebut assalamu ala man ittaba'al huda. Nabi bagi salam tu, Nabi tak kata assalamualaikum kepada dia. Tapi Nabi Muhammad guna ayat selamat sejahtera kepada mereka yang mengikut petunjuk. Jadi di situ kita nampak Musailamah ni dia tak masuk Islam. Dia kafir daripada awal. Dia hanya berlakon Islam. Tak Islam pun. Nabi Muhammad dah detect, Nabi dah perasan. Makanya Nabi Muhammad SAW tak iktiraf dia sebagai Muslim. Tak. Jadi kalaulah dikatakan kerajaan yang murtad itu adalah Musailamatul Kadzdzab, tak betul lah. Sebab Musailamah tak masuk Islam. Dia kafir. Jadi tak boleh kata murtad. Dah kafir-kafir. Murtad ni masuk Islam kemudian keluar dari Islam. Dia murtad. Kan? Kalaulah andaian lah kalau dia masuk Islam pun, dia bukan kerajaan. Dia satu kelompok Arab pada masa tu kan. Jadi statement Presiden PAS yang mengatakan bahawasanya dia mengatakan ayat dia pada masa yang sama, iaitu pada zaman Abu Bakar, kumpulan murtad diketuai pemimpin kerajaan yang memerintah. Itu pun dah salah. Statement tu memang salah. Salah. Jadi fakta turut jadi itu adalah salah. Tak betul. Begitu. Okey. Itu poin yang pertama berkenaan dengan statement itu. Yang keduanya, problemnya apabila dia mengatakan bahawasanya kerajaan itu boleh jadi kafir dengan sebab meninggalkan separuh pelaksanaan Islam. Ini bahaya sebenarnya. Kerajaan itu dianggap sebagai murtad apabila meninggalkan sebahagian daripada ajaran Islam. Yang keduanya, meninggalkan semua ajaran Islam. Persoalannya, apa yang dimasukkan sebagai ajaran Islam? Apakah tidak melaksanakan beberapa hukum-hukum hudud itu pun sudah dianggap sebagai
ajaran Islam tidak dilaksanakan, itu bahaya. Sebab kalau kita tengok pada zaman zaman Umar bin Al-Khattab, hukuman potong tangan itu tidak dilaksanakan. Kan? Amul Maja'ah, tahun kebuluran. Dan banyak jenayah syariah Islamiah, kandungan jenayah uqubah syariah Islamiah, istilah kita, undang-undang jenayah, banyak sangat tidak dilaksanakan pada zaman Muawiyah. Jadi takkan dia nak kata kerajaan Muawiyah itu sudah murtad. Itu satu masalah. Kalau dia kata tidak melaksanakan semua ataupun sebahagian daripada kandungan ajaran Islam, itu masalah tu. Kan? Statement itu agak berbahaya. Cumanya kalau dia bangkitkan kat sini, dia kata kerajaan yang memerintah dengan cara meninggalkan Islam atau membatalkan sebahagian ajaran Islam. Dan benda tu dilibatkan pada masa yang sama, itu merujuk pada zaman Abu Bakar. Lagi masalah, kerajaan siapa? Mana ada? Kan? Yalah, kalau Musailamatul Kadzab itu bukan kerajaan. Musailamatul Kadzab tu awal-awal lagi dia tak Islam. Awal-awal lagi dia kafir. Jadi kita nak kata dia murtad, tak boleh. Nak kata dia kerajaan, dia bukan kerajaan. Dia adalah perorangan, lepas tu ada orang mengikut dia. Itu bukan kerajaan. Jadi statement mengatakan kerajaan murtad dah salah. Lepas tu dikaitkan kerajaan murtad dengan sebab dua faktor berlaku pada zaman tu. Lagi tak ada. Jadi di sini ni problem. Kan? Kalau kita nak kaitkan pula, dia nak kaitkan banyak kerajaan-kerajaan pada hari ni yang murtad, bahaya tu. Antaranya mungkin kita nak kata kerajaan Malaysia pun dah jadi murtad. Masalah tu. Sebab kalau kita nak cerita tentang ajaran Islam terlaksana, maka kerajaan tu Islam, tiba-tiba tidak terlaksana ajaran Islam, makanya murtad. Malaysia, tanah Melayu ni kan pada zaman zaman terdahulu dulu pernah melaksanakan undang-undang hudud. Ada hukuman potong tangan pada pesalah kan. Itu kita boleh tengoklah dalam Qanun Tanah Melaka, antaranya ada cerita tentang pelaksanaan undang-undang tanah di Melaka. Apa lagi? Kita boleh tengok dalam Batu Bersurat Terengganu antara contohnya kan. Itu banyak kajian-kajian telah dibuat lah. Jadi bermaksud di situ tu Malaysia ni dah jadi satu kerajaan Islam dalam tajuk definisi jika terlaksana undang-undang Islam, dan dalam takrif Tok Wajadi ni menggambarkan apabila kerajaan itu tidak melaksanakan separuh kandungan Islam, itu sudah murtad ataupun meninggalkan semualah. Okey, mungkin semua tu tak jadi isu sebab dekat negara kafir pun kita boleh mengamalkan separuh ajaran Islam. Dekat negara kafir pun kita boleh sembahyang jemaah, dekat negara kafir pun kita boleh berpuasa dengan aman dan baik. Maksudnya ada ajaran-ajaran Islam boleh diamalkan. Tapi kalau didefinisikan ajaran Islam tu sebagai pelaksanaan hukum hudud, qisas dan ta'zir, lepas tu bila tidak diadakan, daripada ada dijadikan tidak ada, maka itu murtad. Takkanlah Tok Wajadi nak tuduh Malaysia ni negara kafir. Takkanlah Tok Wajadi nak kata Malaysia ni adalah negara murtad. Itu satu masalah. Itu satu problem tu. Kan? Lagi pula kita jadi pelik lah, macam mana kamu nak define bahawasanya sesebuah negara itu adalah negara Islam dalam konsep negara bangsa pada hari ini. Sebab bila sebut negara Islam, dia banyak isu-isu yang perlu diselesaikan. Antaranya adalah isu kewarganegaraan. Bila sebut negara Islam, kewarganegaraan penduduknya adalah Muslim. Dan kalau orang bukan Islam, kewarganegaraannya adalah kelas kedua. Kan? Dipanggil sebagai kafir zimmi itulah. Itu isu kewarganegaraan melibatkan kepada definisi negara Islam. Jadi ada problem besar kat situ. Kalau dia kata, inilah negara Islam. Kalau dia nak bataskan negara Islam itulah terlaksana undang-undang Islam, makanya timbul persoalan macam mana pula negara Turki yang tidak ada pelaksanaan undang-undang Islam. Kita nak kata apa? Negara kafir. Kalau negara kafir ni pula kita nak klasifikasikan sebagai negeri yang mana pula? Musta'man. Ataupun negara kafir yang berbentuk Al-Harb. Kita boleh perang, Darul Harb. Problem tu. Semua tu ada masalah besar. Kan? Jadi statement Tok Wajadi itu sebenarnya memberi implikasi yang cukup bahaya kepada wacana-wacana Islam, bahkan tindakan-tindakan daripada orang-orang yang kadang-kadang dangkal dalam pemahaman agama. Bila dia melihat statement itu, maka dia fikir, ni negara kafir, ni negara. Sebab negara kafir ni kita kena kelaskan pula kat situ. Kan? Negara kafir yang mana ni? Harb. Negara Darul Harb, negara kafir yang perlu diperangi. Ataupun macam mana? Ni masalah besar. Kan? Lepas tu isu kewarganegaraan dekat negara kita, kalau kita definisikan sebagai negara Islam, jadi kewarganegaraan kita ni macam mana? Kan? Presiden PAS sendiri, Tok Wajadi itu sendiri, dia mengiktiraf orang bukan Islam sebagai pemimpin negara. Macam mana tu? Sedangkan dia tu macam mana kewarganegaraan dia dengan kita sama je. Sudah. Dia ada banyak implikasi bahaya daripada statement itu. Jadi kita akan nampak problem di situ. Okey, kemudian dia kaitkan pula dengan kesalahan murtad. Okey, type
Dia dekat kat sini. Dia kata secara ijma' para sahabat sepakat untuk memerangi kumpulan daerah dan negeri yang murtad. Betul ke? Itu satu soalan juga. Nak serang murtad tu kan. Kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW, kita bukan baca hadis lah, baca asar sahabat. Abu Bakar As-Siddiq mula-mula sekali dia nak melakukan serangan, itu dibantah oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bantah. Sayyidina Umar pergi jumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Sayyidina Umar kata, kaifa tuqatilun nas? Macam mana kau nak bunuh orang? Macam mana kamu wahai Abu Bakar nak bunuh dia? Sedangkan Rasulullah SAW kata, umirtu an uqatilan nas. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qalaha faqad asama minni ma lahu wa nafsuhu illa bihaqqi wa hisabu 'ala Allah. Jadi kata Umar bin Al-Khattab, Nabi Muhammad SAW kata, aku disuruh bahawasanya memerangi manusia hinggalah mereka berkata la ilallah. Barang siapa yang mengatakan itu, darah mereka terselamat, harta mereka terselamat, kecuali dengan hak Allah, dan hisabnya semua terserah kepada Allah. Maksudnya di situ ada bantahan daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Cumanya Abu Bakar pada ketika itu dia bertegas, dia nak buat juga. Jadi bila bertegas tu, Umar kata okey, tak apalah. Aku tak nampak ketegasan Abu Bakar kecuali itu satu kebenaran. Bermaksud Abu Bakar tu bertegas sangat tu memang dia nak buat sangat. Jadi tak apalah, kamu buat. Isu dia, bila datang era Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu jadi khalifah, apakah tak ada orang yang murtad? Ada. Pada zaman Abu Umar ada orang murtad, tapi Umar tak bunuh. Kita akan baca, anda buat mari sini. Yang pertamanya daripada kitab Muwatta Imam Malik. Rahimahullah. Dalam Muwatta diceritakan Umar bertanya khabar pada seorang lelaki. Kita bawa sini satu cerita dalam kitab Muwatta Imam Malik. Dia tanya, apakah khabar daripada Maghribah? Ini ada orang datang dari jauh kan. Sebab Umar ni pemerintahan dia besar, ada satu kawasan yang merintah tu nama tempat Maghribah. Jadi orang di situ tu sampai jumpa dengan Umar bin Khattab. Umar tanya, apa khabar orang kat situ? Umar tanya soalan lah. Dia kata, ya, seseorang kafir selepas murtad, selepas masuk Islam. Adalah seorang ni kat sana tu, dia kafir, di Islam, lepas tu dia kafir, jadi murtad. Kata orang itu kepada Sayyidina Umar. Umar ni bila dengar, Umar tanya, apa yang kamu lakukan terhadapnya? Dah, kalau dia murtad, kau buat apa? Umar satu khalifah, cerita pada zaman Umar ni. Kami memanggilnya, lalu kami pancung balik dia. Kata hamba Allah ni kata gini, kami panggil pancung, murtad. Kata kawan tu kan. Umar ni bila dengar, Umar kata apa? Sayyidina Umar. Jadi maksudnya orang murtad belum tentu lagi dibunuh. Sayyidina Umar ni cerita Sayyidina Umar kata, kenapa dia tidak dikurung saja 3 hari dan dia beri makan roti setiap hari dan minta dia bertobat? Umar dia kata, kenapa kau pergi bunuh? Kan lebih baik kalau kamu tangkap dia, penjarakan dia 3 hari, lepas tu bagi makan. Bagi makan, suruh dia bertaubat. Kata Sayyidina Umar lah. Siapa tahu dia mau bertaubat dan kembali kepada agama Allah. Sayyidina Umar cakap, mana tahu takkan bertaubat, mana tahu. Kau pergi bunuh apa? Nampak Sayyidina Umar. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak ada di saat itu. Aku tidak pernah menyuruh seperti itu dan tidak pernah terima peristiwa itu. Sayyidina Umar sendiri cakap. Dalam riwayat Muwatta Imam Malik. Muwatta Imam Malik, dia mari riwayat macam mana Sayyidina Umar ni bila tahu ada satu wilayah di tempat dalam kekuasaan dia pada masa tu, yang mana ada orang murtad di situ dijatuhkan hukuman bunuh, Umar tak setuju. Jadi di situ kita akan nampak sebenarnya membunuh orang murtad itu bukan sepakat di kalangan para sahabat. Tak sepakat. Kalau sepakat, Umar buat dah. Sebab bukan tak berlaku, memang berlaku. Ni Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nampak Jadi kalau dia kata, membunuh orang murtad itu disepakati. Tak tepat sebenarnya, tak tepat. Kan? Sebab ada sahabat Nabi yang tak terima, orang itu adalah Umar bin Al-Khattab, base kepada riwayat Muwatta Imam Malik. Okey, satu. Mungkin kita boleh buka riwayat yang kedua. Kita buka kitab yang kedua pula. At-Tamhid, Imam Ibn Abdul Bar. Imam Abdul Bar ni dia tulis kitab At-Tamhid. At-Tamhid ni adalah kitab mensyarahkan pada Muwatta Imam Malik. Dan Al-Imam Ibn Abdul Bar nama dia. Dia buat mari cerita. Dia kata, Omar kata, wahai Anas, bagaimana khabar tentang 6 orang dari Bakar bin Wa'il yang murtad dari Islam dan berkabur dengan kaum musyrik? Dia tanya Nabi Malik, Sayyidina Umar ni. Dia tanya Anas, ada cerita 6 orang murtad. Yang mana dia ni daripada keturunan etnik kabilah Bakar bin Wa'il. Soalan Sayyidina Umar kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Anas pun ceritalah. Cerita-cerita tapi dia alih tajuk. Dia tak nak sembang tajuk tu. Anas ni tak seronok nak bincang tajuk itu.
Tapi Umar ulang lagi tanya. Aku ulang tanya, lagi tajuk ni, dia ulang lagi macam itulah. Tanya-tanya tu Anas pun jawab, Sayyidina Umar pun jawab. Anas bin Malik pun jawab. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, mereka telah terbunuh dalam peperangan Tustur. Mati dah. Dia terlibat perang, mati pokok tu. Umar ni kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayyidina Umar sebut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Sayyidina Umar lah. Kan? Anas kata, apakah ada pilihan lain selain bunuh? Anas ni tak pasal-pasal kata. Tak. Sayyidina Umar nak tanya, kalau mereka tu mati kena bunuh lah. Kalau tak bunuh macam mana? Ada tak hukuman selain daripada bunuh pada orang yang murtad tu? Ada tak? Apa kata Sayyidina Umar dalam kitab At-Tamhid Imam Ibn Abdul Bar riwayat ni? Dia kata apa? Kata Umar, aku akan menawarkan Islam kepada mereka. Jika mereka menolak, aku akan sumak mereka dalam penjara. So Umar kata tak. Sekadar penjara je. Aku akan tawar kepada mereka pada Islam. Kalau dia orang tak nak masuk Islam juga, tak apa, aku belum jaga je lah. Kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi di sini kita akan nampak dua riwayat mengatakan bahawasanya orang murtad tidak dibunuh. Datang daripada sahabat Nabi besar. Yang pertama adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan satu lagi adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Anas bin Malik ada maklumat sikap Sayyidina Umar tidak membunuh pada orang murtad. Jadi di situ kita akan clear sebenarnya kejadian yang berlaku pada zaman Abu Bakar As-Siddiq yang memerangi itu, apakah dia memerangi orang murtad ataupun memerangi apa? Itu soalan ni. Makanya di situ kita kena tengok balik kepada hadis yang riwayat Imam Bukhari tadi. Apabila Abu Bakar dia kata aku nak bunuh juga orang-orang ni lah, geng-geng ni, ada kelompok ni yang kita namakan sebagai murtad. Sebenarnya dalam hadis tak sebut Abu Bakar tu bunuh mereka sebab murtad, tak. Dan cumanya dia kata aku nak serang mereka, aku nak bunuh dia, Abu Bakar ni. Jadi apa problem besarnya? Problem besarnya kalau kita tengok dalam cerita Musailamatul Kadzdzab, dia kempen agar orang tak bayar zakat pada masa tu. Kita kena ingat pada zaman itu sistem cukai negara bukan macam kita pada hari ni. Kita ada LHDN lah apalah kan. Dulu tak ada. Sumber kewangan kerajaan ni dua. Yang pertama adalah zakat, yang kedua adalah jizyah. Ada pula yang lain tu melibatkan kepada hal-hal pembangunan, iaitu kharaj antaranya kan. Itu kita kena baca kitab Al-Kharaj Al-Imam Abu Yusuf. Di situ tu ada perdebatan pula cara kharaj, cukai tanah yang diamalkan oleh Rasulullah yang telah direform pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu panjanglah. Kita kena diskusikan kitab tu panjang lebar dalam waktu yang lain. Sebab panjang lebar, sebab macam mana Sayyidina Umar ni boleh berbeza cara mengambil kharaj, mengambil cukai tanah, berbeza dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Dia buat satu ijtihad baru. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu ada satu kitab, nama kitab Al-Kharaj, ditulis oleh Al-Imam Abu Yusuf. Okey, tinggal yang tu. Tapi nak cerita ni lah, antara penghasilan negara pada masa tu. Isu dia kalau kita baca dalam kitab-kitab sirah, sejarah dan sebagainya, kita akan dapati apabila Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, makanya geng-geng yang dikatakan murtad itu, sebenarnya mereka itu kempen terlebih dahulu agar tidak membayar zakat. Kemudian itulah baru dikatakan mereka itu murtad. Okey, antaranya kalau kita baca ada statement daripada Musailamatul Kadzdzab. Dia kata apa? Nahbisu fudula amwalina fi ardina na'khudhuha min aghniyaina wa nuwazzi'aha ala fuqara'ina. Tengok. Kata Musailamatul Kadzdzab, kita himpun lebihan-lebihan harta kita yang berada di negara kita, di dalam bumi kita, bukan negara dalam bumi kita, tempat kita duduk ni, dan kita dapat penghasilan, kita ambil daripada orang kaya, kita serah kepada kita punya orang-orang miskin kat kampung kita. Maksudnya dia telah mencabar kepimpinan Abu Bakar As-Siddiq dalam isu mengutip zakat. Jadi kita jangan bayar zakat dah pada Abu Bakar, kita buat sendiri. Ni kampung kita je lah dia buat. Kok tu. Jadi dia bukan sekadar itu, dia pergi kempen beberapa orang-orang Islam yang asalnya adalah pengutip zakat. Amil zakat. Amil zakat. Nak kata amil susah agak sebab kita faham amil zakat ni tak macam orang dulu faham amil zakat. Orang yang diamanahkan untuk jaga institusi zakat zaman tu lah. Kan? Antaranya ada orang tu namanya Al-A'raj Al-Yashkuri. Al-A'raj Al-Yashkuri. Dia ni adalah pengutip zakat. Dia ni dikempen oleh Musailamatul Kadzdzab agar jangan bagi zakat kepada Abu Bakar. Maksudnya dia dah gugat kerajaan Abu Bakar As-Siddiq. Jahat dia kat situ. Lepas tu ada yang kedua nama Sihah At-Tamimi. Dia seorang pengutip zakat pada masa tu.
Lepas tu Malik bin Nuwairah, ini pun mengutip zakat. Dia mempengaruhi orang macam ni supaya zakat itu diambil, jangan bagi pada Abu Bakar, ambil bagi pada sini. Jadi di situ tu tajuk permulaannya bukan murtad. Tajuk permulaannya bukan murtad. Tajuk permulaannya adalah mereka menggugat sistem negara yang diperintah oleh Abu Bakar As-Siddiq pada masa itu. Makanya disebabkan itulah Umar bin Al-Khattab dia tanya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar kata, aku nak bunuh puak ni, aku nak serang, aku nak perangi mereka ni. Umar kata, kenapa pula kita nak perang mereka? Jadi Abu Bakar ni mula-mula mengiktiraf perang itu kerana mereka itu telah kempen untuk jangan bayar zakat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jangan bayar pada kerajaan Abu Bakar, pada Abu Bakar tu. Bukan pada Abu Bakar tu, pada kerajaan Abu Bakar. Jadi disebabkan itu, makanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an pun pergi jumpa Abu Bakar. Umar pun tanyalah, pelik sangat kamu ni. Dia kata, bukankah Rasulullah SAW ni ada kata, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qalaha faqad asama minni ma lahu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabu 'ala Allah. Umar kata, dia orang tu mengucap syahadah. La ilallah Muhammad Rasulullah. Kita pergi nak bunuh dia orang ni buat apa? Itu poin dia. Maksudnya Abu Bakar mengiktiraf ataupun mengumumkan serang itu bukan kerana murtad. Memerangi itu kerana mereka itu kempen jangan bayar zakat. Kepada dia orang lah. Pada Abu Bakar tu bayar zakat pada kelompok dia orang je. Asal je. Jadi Abu Bakar ni bila dengar Umar kata macam tu, makanya Abu Bakar berkata, wallahi la'aqtulanna man farraqa baina salati waz zakat. Demi Allah, aku akan bunuh aku akan perangi orang-orang yang memisahkan di antara solat dengan zakat. Situlah timbul isu murtad. Jadi maksudnya permulaan serangan bukan tajuk murtad tu. Permulaan serang itu adalah bila mereka tak nak bayar zakat. Sebab itu kalau kita baca dalam buku ni, Tiada Paksaan Dalam Agama, Toha Jabir Toha Jabir ada terjemahan ni, asalnya kitab Arab. Ini terjemahan dalam bahasa Melayu. Toha Jabir Al-Luwani. Tajuk buku Arab dia adalah La Ikrah Fiddin. Buku ni ada. Kalau kita cari dalam Google, kita akan jumpa PDF yang Arab. Dah ada dah kalau kat dalam Google tu lah. Ini dalam terjemahan bahasa Melayu. Dah ada terjemahan. Yang terjemahan ni adalah IKD, Institut Kajian Dasar. Dia disebut dalam buku ni, perangan itu bukan kerana murtad. Sebab Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an bila dia tengok, dia pergi tanya, kenapa nak serang mereka pula? Mereka ni kan mengucap syahadah. Maksudnya mereka tu Islam, tak payah perang. Perang buat apa? Kan? Sebab dalam hadis Nabi kata kalau mengucap syahadah, darah mereka ni terselamat. Macam tu. Kita kena, harta mereka terselamat. Kita tak boleh nak khianat. Tak boleh. Kan? Kita tak boleh nak rampas harta mereka. Kita tak boleh bunuh mereka. Bila mereka menyebut la ilallah. Mereka ni sebut la ilallah. Rupa-rupanya Abu Bakar bagi jawapan, demi Allah aku akan bunuh orang yang memisahkan di antara solat dengan zakat. Lepas tu dia kata, fa inna zakat haqqal mal. Wallahi la mana'uni inaqan kana yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum. Ini perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar kata, bila mereka larang daripada membayar zakat, pada ketika itu aku akan membunuh mereka apabila mereka tidak menunaikan kepada aku, walaupun sebelum ini mereka tunaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita faham teks matan hadis ni, ini riwayat Imam Bukhari ni. Dia bukan Bukhari je ada, Muslim pun ada, Tirmizi pun ada, Nasa'i pun ada. Banyak riwayat dalam hadis ni. Kita akan nampak jalan cerita ini, dia bukan serangan dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu bukan kerana murtad. Tapi serangan itu kerana menggugat sistem negara. Menggugat sistem perekonomian negara. Macam mana negara itu mendapat hasil, lalu negara itu telah disabotaj oleh kelompok-kelompok ini agar dia bermasalah, maka di situlah timbul perlawanan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada kelompok-kelompok murtad. Itu clear. Jadi di situ kita clear, bukan tajuk murtad sebenarnya. Tajuknya adalah menggugat keselamatan negara, menggugat keamanan negara. Maka di situlah tidak heran kalau kita baca beberapa buku-buku yang lain dan tulisan-tulisan yang lain, dia ada menggambarkan berkenaan dengan serangan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu bukan kepada orang murtad tetapi kepada pemberontak. Benda ni ditulis oleh Toha Jabir antaranya. Ataupun kalau kita nak, kalau rajin. Ni kalau malas tak ada apa lah. Kalau kita ni seorang yang rajin, cuba kita cari-cari maklumat ataupun kita dengar syarahan dalam YouTube beberapa orang tokoh-tokoh Islam yang membahaskan berkenaan dengan hukuman bunuh pada orang murtad. Yang pertamanya adalah Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dr. Said Ramadan Al-Buti. Mungkin kita tak tahu segi kitab yang ditulis berkenaan dengan isu ni.
Tapi dalam syarahan dia dalam YouTube ada. Dia ada syarah benda ni. Yang keduanya adalah Toha Jabir Luwani. Sebenarnya dah tulis dalam buku ni. Tetapi Toha Jabir ni bahar pula dalam syarahan dia dan ada YouTube dalam tu Okey, ataupun kalau kita nak baca tulisan-tulisan yang lain, mungkin anda boleh quote dua orang ulama kat sini. Yang pertamanya adalah Dr. Ahmad Ar-Raisuni. Dr. Ahmad Ar-Raisuni. Yang keduanya adalah Dr. Kamal Misri, ulama Mesir. Okey, Ahmad Ar-Raisuni dia kata murtad ni terbagi pada dua. Yang pertama dia panggil riddatul muharabah, yang kedua riddatul mujarradah. Riddatul muharabah, yang kedua riddatul mujarradah. Jadi murtad dengan semata-mata murtad, jadi murtad dia diam tak kata orang, macam itulah. Tapi ada satu lagi ni riddatul muharabah, dia murtad dan memberontak. Jadi yang dikatakan bunuh itu yang mana? Yang bunuh itu bukan riddatul mujarradah tu, tapi yang bunuh itu adalah riddatul muharabah. Ni kata Dr. Ahmad Ar-Raisuni. Ataupun yang kedua, namanya Dr. Kamal Misri. Dr. Kamal Misri, dia guna istilahnya agak menarik. Dia kata yang dikatakan murtad itu adalah al-khuruj alal Islam. Itu bunuh. Tapi kalau al-khuruj minal Islam itu tidak bunuh. Istilah ni. Al-khuruj minal Islam, keluar daripada Islam. Murtad, biasa itulah. Dia berdosa besar. Memang berdosa besar murtad ni. Tapi yang kita bangkitkan, dijatuhkan hukuman bunuh tu. Kata Kamal Misri, kata al-khuruj minal Islam itu tidak dibunuh. Tapi yang dibunuh itu al-khuruj alal Islam. Dia murtad, kemudian dia melakukan serangan terhadap Islam. Itu baru dibunuh. Jadi di situ kita akan nampak dia ada dua tajuk yang berbeza. Yang pertama bunuh kepada orang yang murtad, yang memberontak. Satu lagi bunuh semata-mata murtad. Bermaksud semata-mata murtad itu tidak dibunuh. Yang bunuh itu jika muharabah. Itulah tajuk dia. Dan muharabah memang ada dalam Quran. Itu memang ada diceritakan dalam Quran tentang hukuman orang yang muharabah. Mungkin kita boleh tengok Al-Quran lah. Anda boleh quote sikit sini ayat Quran. Sekejap kita cari. In yuharibunallah. Yuharibu. Okey. Cuba kita tengok dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-33. Surah Al-Maidah ayat 33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu. Bunuh ni kata Quran apabila hanya sahaja balasan terhadap mereka yang melakukan pemberontakan terhadap Allah dan Rasulnya dan berusaha untuk melakukan kerosakan di atas muka bumi, an yuqattalu, bahawasanya mereka dibunuh. Jadi maksudnya yang dikatakan bunuh itu memang dalam Quran merujuk kepada muharabah. Murtad ada, murtad ada. Jadi kita kena clear yang dikatakan bunuh itu adalah apabila muharabah. Murtad yang muharabah itu berlaku pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab itu permulaan serangan Abu Bakar tu bukan tajuk murtad dulu. Permulaan serangan itu bila mereka tak bayar zakat. Bila mereka ni tak nak bayar zakat kepada kerajaan Abu Bakar. Bila mereka tak nak bayar zakat pada kerajaan Abu Bakar, maka di situlah Abu Bakar As-Siddiq, maka di situlah menyebabkan Umar pergi tanya pada Abu Bakar. Abu Bakar tanya kenapa masalah? Oh, rupa-rupanya tak nak bayar zakat. Dia orang memisahkan kewajipan solat dengan kewajipan zakat. Jadi solat wajib. Yang ni dah tak wajib dah pada kerajaan. Oh, bukan kata itu sebab perang. Oh, bila Abu Umar dengar baru Umar faham. Oh, ini pemberontakan. Ini bukan sebab murtad sangat. Nampak tajuk dia tu kan. Sebab itulah pada zaman Umar ada orang murtad, Umar tak bunuh. Yang dua kes yang kita dah bawa tadi, kan? Dalil daripada kitab Muwatta, satu lagi kitab At-Tamhid. Okey, clear Jadi bila sebut pemberontakan itu memang ada dalam Al-Quran. Jadi tak pelik Umar bersetuju dengan Abu Bakar untuk melakukan serangan kerana itu dah ada tajuk pemberontakan, muharabah. Kena clear kat situ. Okey, tak. Okey, macam mana pula dengan hadis membadala dinahu faqtuluh? Itu pula orang pergi bahas tajuk tu. Benda ni panjang lebar dibahas dalam kitab ni lah, dalam buku ni yang ada terjemahan Melayu lah. Okey, dalam buku ni dia ada sebut perbahasan berkenaan dengan hadis membadala dinahu faqtuluh. Membadala dinahu faqtuluh. Sebenarnya anda dah tulis dah. Lebih kurang. Kalau cari buku tulisan anda, ada satu buku anda tulis Politik Antara Tuhan dan Manusia. Anda pernah tulis. Lama dah buku ni tulis. Lama tak lama pun tahun 2019, tak lama lah. Dalam berapa 3-4 tahun lepas buku ni anda tulis, terbitan Ilham Book. Ilham Book ada terbit buku ni. Dalam buku ni anda tulis kupasan daripada beberapa orang ulama-ulama Islam berkenaan dengan hukum bunuh pada orang murtad. Jadi antara yang mengatakan tidak ada hukuman bunuh pada orang murtad sebagai hudud adalah
Tuha Jabir Al-Wani, Sa'id Ramadan Al-Buti. Kalau lagi awal salaf dulu adalah Sufyan Ats-Tsauri dan Ibrahim An-Nakhai. Itu antara ulama salaf terdahulu yang mengatakan tidak dibunuh kepada kesalahan murtad, tak. Bahkan kalau kita pergi kat Malaysia, antara undang-undang hudud, rang undang-undang hudud Kelantan dan Terengganu ada beza. Terengganu menganggap bunuh pada orang murtad, tapi Kelantan tak. Kelantan dia ada pindaan tahun 2015. Ada pindaan yang mana daripada pindaan dulu dia jatuhkan hukuman mati kepada orang murtad, tapi pindaan 2015 dibuang hukum bunuh pada orang yang murtad. Maksudnya PAS sendiri tu sebenarnya dah bersetuju untuk mengatakan tidak bunuh pada orang murtad. PAS sendiri. Sebab Kerajaan Negeri Kelantan pindaan 2015 rang undang-undang hudud Kelantan itu telah dipinda. Kan? Akta tu dah pindah daripada bunuh pada orang murtad kepada tidak dibunuh. Itu berlaku di Kelantan. Terengganu masih kekal lagi. Jadi PAS tu dah ada dua mazhab kat situ. Satu mengatakan bunuh, satu lagi tak dibunuh. Okey, segi pengujahan dia pula macam mana pula? Macam mana? Masalah apa? Masalah dengan hadis tu. Hadis tu, membadala dinahu faktuluh itu, yang pertamanya dia ada problem daripada sudut sanad, yang kedua ada problem dari sudut matan. Okey, problem daripada sudut sanadnya adalah ada perawi nama Ikrimah Maula Ibn Abbas. Dalam ni Tuha Jabir ulah panjang lebar. Kan? Kalau kita nak tengok panjang lebar lah dikupas sanad. Mungkin anda boleh sebut sedikit perbahasan lah berkenaan dengan sanad itu. Jadi kalau kita tengok dalam perbahasan sanad dia, antaranya Tuha Jabir kata perawi yang bernama Ikrimah Maula Ibn Abbas itu, dia itu Ikrimah itu telah diwariskan oleh anak-anak Ibn Abbas. Kemudian mereka menjual dan memerdekakan dia. Anak-anak Ibn Abbas ni milik dia orang lah lepas bapak dia meninggal kan. Makanya Ikrimah sebagai hamba tu dia orang jual, merdekakan lah. Ali bin Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni ada anak seorang nama Ali. Abdullah bin Abbas sahabat Nabi, anak dia Ali. Ali tu bukan sahabat lah, tabi'in. Dia pernah kata, Ikrimah seorang yang sering berdusta atas nama bapak ni. Jadi Ikrimah ni suka cakap, bapak aku cakap, Ibn Abbas dia cakap, Ibn Abbas, padahal tak cakap pun. Jadi di situ ada problem. Yang datang itu datang daripada anak kepada Ibn Abbas sendiri. Dia kata, Ikrimah ni ada masalah. Dia ni suka berbohong atas nama bapak aku. Gitu. Sehingga kan dia pernah kata, sehingga dia pernah merantai kedua tangan dan kakinya. Kan? Sehingga dia kata, melampau kan ni kuat bohong atas nama bapak kami, ikat kaki. Sampai tak macam tu lah. Kan? Berlaku. Lepas tu, tindakan itu ditanya oleh ramai orang. Ali menjawab, orang busuk ini telah berdusta atas nama bapak aku. Ni kuat bohong kuat menipu atas nama bapak aku. Tiba-tiba dia riwayatkan hadis berkenaan dengan bunuh orang murtad. Nampak? Ada problem tu sanad yang dikemukakan oleh Tuha Jabir. Ini kritikan Tuha Jabir. Kemudian Ibnu Sirin memasukkan Ikrimah ke dalam golongan orang yang majruh. Nampak? Orang majruh. Orang yang ditajrihkan. Istilah al-muhaddits ni orang yang ada masalah lah. Macam tu kan? Majruh. Lepas tu dia kata Ikrimah ni seorang pendusta, pembohong. Siapa kata? Imam Ibnu Sirin. Bukan biasa ni. Ini ulama hadis besar Imam Ibnu Sirin ni. Banyak kat sini nak bawa. Siapa lagi? Sa'id bin Al-Musayyib, menantu Abu Hurairah radhiyallahu an, ulama hadis besar. Dia kata apa? Budak Ibnu Abbas ini tidak akan henti sampai lehernya dililit tali. Dia ni tak akan berhenti menipu. Sampailah kita lilit tali kat tengkuk baru dia berhenti. Tidak menipu situ. Nampak? Kata siapa ni? Kata Sa'id bin Musayyib gitu. Abdullah bin Omar, sahabat Nabi terkenal, anak Sayyidina Umar. Dia pernah kata kepada Nafi', dia pesan pada Nafi'. Nafi' ni anak murid dia. Bekas hamba Ibn Abbas, lepas tu jadi murid Ibn Omar. Abdullah bin Omar, dia ada hamba namanya Nafi'. Nafi' ni bila dimerdekakan dia mengaji dengan Abdullah bin Omar. Jadi alim lah. Bahkan dia adalah guru yang banyak Imam Malik ambil hadis pada dia. Dia kata apa? Dia kata kamu jangan berdusta atas namaku seperti mana Ikrimah tu berdusta atas nama Ibn Abbas. Boleh? Kan? Ini pesan. Ibn Abbas tu dia ada hamba nama Ikrimah. Kuat bohong atas nama Ibn Abbas, Ikrimah tu. Kamu ni hamba aku juga. Jangan kamu bohong atas nama aku macam Ikrimah tu bohong atas nama Ibn Abbas. Boleh? Kalau kita tengok kat situ pun kita boleh nampak problem pada perawi nama Ikrimah itu. Ada problem. Jadi di situ ada problem kritikan daripada sudut sanad. Lepas tu macam mana hadis tu boleh ada dalam Sahih Bukhari Muslim? Nampak macam mana
menentukan sanad hadis itu berkhilaf. Ulama A kata sahih, ulama B kata dhaif. Itu benda biasa berlaku. Perdebatan dalam ilmu hadis itu biasa kan. Jadi di situ kita nampak ada kritikan. Bermaksud kalaulah hadis itu ada kritikan, walaupun ada yang mengatakan okey, bermaksud hadis ni tak kuat untuk kita nak mengangkat untuk menjadi hujah dalam hal yang amat besar, bunuh pada orang murtad. Tak kuat kata dia. Itu satulah kritikan daripada sudut sanad. Kalau kita pergi dari sudut matan, ada beberapa problem di sudut matan. Yang pertama, kalau kita tengok di sudut matan, hadis itu, kalau kita baca panjang hadis ni, utiya Ali radhiyallahu an bi zanadiqah fa ahraqahum fa balagha dhalika Ibn Abbas fa qala law kuntu ana lam uhriqhum li nahyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tu'adzabu bi'adzabillah wa la qataltuhum li qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man badala dinahu faqtuluh. Itu matan hadis penuh Hadis ni dia kata Ali bin Abi Talib dibawa datang orang-orang zindik dan kemudian Ali pergi bakar orang tu. Ali pergi bakar. Jadi bila Ali pergi bakar tu, cerita Ali bakar orang sampai kepada pengetahuan Ibn Abbas. Ibn Abbas ni bila dengar, Ibn Abbas kata kalau aku tak bakar dia orang. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad larang jangan azab orang menggunakan azab Allah. Jadi api bakar itu azab Allah Ta'ala kepada orang yang layak kena neraka lah. Kita pun nak bakar tak boleh. Kata Ali bin Abi Talib, kata Ibn Abbas. Bahkan aku akan bunuh mereka kerana man badala dinahu faqtuluh, barang siapa tukar agamanya maka bunuh. Tu hadis dia, matan hadis. Problem yang pertama, cerita hadis ni, Ali bakar orang. Jadi ada problem tu. Bakar orang. Betul dalam matan yang sama pula, Ibn Abbas kata, Nabi larang bakar orang. Macam mana Ali bin Abi Talib, sahabat Nabi besar, bahkan menantu Nabi, dia boleh bakar orang. Sedangkan dalam hadis Nabi juga, Nabi larang bakar orang. Kan dia bercanggah antara perbuatan Nabi dengan perbuatan Ali bin Abi Talib. Nabi kata jangan bakar orang. Dia pergi bakar orang. Dia dah bercanggah. Nampak dalam satu hadis kita nampak ada percanggahan. Nampak problem tu. Jadi kalau kita nak kata Ikrimah mungkin berbohong, ada kemungkinan besar. Sebab nampak percanggahan cerita. Lepas tu dalam hadis tu pula kata man badala dinahu faqtuluh. Man itu kalau orang belajar ilmu bahasa Arab dia panggil isim mausul. Sifat yufidul umum, memberi faedah umum. Man sesiapa. Muslim, Hindu, Buddha. Man belakalah sesiapa saja. Badala dinahu, man badala dinahu, barang siapa yang tukar agamanya, nya tu menyeman. Jadi kalau orang Islam tukar kepada Hindu, barang siapa tukar agamanya. Tapi kalau orang Hindu tukar pada Islam, pun membadala dinahu. Barang siapa tukar agamanya. Kalau orang Hindu tukar pada Islam, membadala dinahu faqtuluh. Benda tu tak masuk akal. Takkan nak bunuh kepada orang Hindu masuk Islam? Tak masuk akal tu. Tak munasabah tu. Itulah kritikan Tuhan Jabir. Itu boleh tengok dalam YouTube. Itu kritikan dia. Jadi di situ, hadis itu ada problem sanad dan matan. Kan? Kalau kita tengok Dr. Said Ramadan Al-Buti pun dia kupas yang sama. Sebab dia kata, kalau Tuhan Jabir, dia argue, hadis ni nampaknya bercanggah dengan Al-Quran. Allah Ta'ala katalah ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Itu kata Tuhan Jabir. Dr. Said Ramadan Al-Buti kata dia bercanggah ayat Quran, faman sya'a falyu'min, faman sya'a falyakfur. Barang siapa yang mahu berimanlah, barang siapa nak kufur-kufurlah. Jadi kenapa kita nak bunuh? Padahal Allah Ta'ala kata, siapa nak berimanlah, siapa kufur-kufurlah. Dah macam mana dia nak pilih azab neraka, dia punya pasal lah. Kan? Aku dah bagi penjelasan apa, korang tak nak pakai. Maka kalau aku nak bawa kamu neraka, munasabah lah. Sebab aku dah bagi penjelasan. Tapi Allah Ta'ala letak awal, faman sya'a falyu'min, faman sya'a falyakfur. Sebab itu Dr. Said Ramadan Al-Buti, dia kata kalau orang yang mengatakan bunuh pada orang murtad itu dia kata suthi. Itu apa? Ayat suthi ni mendatar, tak mendalam kata dia. Penghujahan tidak mendalam. Jadi di situ kita boleh nampak daripada kupasan imam yang ulama-ulama kita sebut tadi tu, membunuh kepada orang murtad itu tidak disepakati. Berlaku khilaf. Kan? Apatah lagi kita dah sebutlah tadi. Sayyidina Umar antara yang tak bersetuju dengan hukuman bunuh pada orang yang murtad. Dia tak bersetuju. Okey, patut yang serangan Abu Bakar As-Siddiq itu bukan sebab murtad. Itu sebab pemberontakan, memuharabah. Jadi muharabah yang munasabahlah bunuh. Dan itu yang disebut oleh Dr. Ahmad Araisuni. Itulah pengujahan daripada Dr. Said, Dr. Ahmad Araisuni lah. Dia menggunakan istilah riddatul muharabah. Murtad apabila dia telah melakukan pemberontakan. Itu kupasan dia kan begitu. Okey, kalau kita nak kira bunuh orang murtad itu pada zaman Nabi pun ada orang murtad. Tapi Nabi tak bunuh. Kalau kita tengok dalam buku Taha Jabir ni, dia ada buat mari beberapa nama-nama orang yang murtad pada zaman Nabi SAW, Nabi tak bunuh. Nabi tak bunuh. Bahkan kalau ada kes-kes yang bunuh, selalunya ada kaitan dengan isu-isu lain. Sama ada pemberontakan ataupun kisos. Kalau kita tengok contoh kat sini dia bawa. Anda bawa mari ke sini. Ada orang murtad.
namanya As-Sakram bin Amr, kata dia. Tapi dia ni mati dekat Yasrib. Jadi tak timbul isu lah bunuh tu, memanglah dia mati dalam keadaan dia murtad. Tapi dia bukan dibunuh, dia mati tu sebab dia duduk dekat kerajaan lain. Okey, dekat sini ni ada cerita berkait dengan orang yang nama Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah Al-Qurashi Al-Amiri. Ada seorang cerita ni ada dalam Sunan Abi Daud. Yang mana dia ni cerita, dia ni menjadi salah seorang penulis wahyu. Jadi bila wahyu turun, Nabi baca, dia ni tulis wahyu kan. Jahat tak jahat dia telah melakukan penyelewengan. Sehingga dia pernah kata ketika Rasulullah menyebut Al-Kafirin, ia sebaliknya menulis Az-Zalimin. Ketika beliau membacakan, apabila Nabi membacakan Azizun Hakim, dia akan menulis Alimun Halim. Alimun Hakim. Dia selewengkan kandungan Al-Quran. Nabi baca lain, dia pergi tulis benda lain. Jadi cerita dia ni murtad. Bila murtad, dia lari ke Mekah lah. Kejahatan dia tadi kan. Tiba-tiba, Nabi Muhammad SAW kata, kau ni jahat, kau dah selewengkan kandungan kitab. Penyelewengan fakta agama yang amat besar dosa ni lah. Kan? Tiba-tiba, bila Nabi kata, orang macam ni tak boleh biar ni. Sebab dia bukan semata-mata murtad, dia ada jahat kat situ. Iaitu menyeleweng kandungan agama Islam. Makanya, Osman bin Affan pergi jumpa Nabi, minta maaf. Kata dengan atas nama akulah. Kan? Tolong lepaskan dia daripada hukuman bunuh. Nabi kata, okey lah macam tu, tak apalah, aku maafkan dia. Kalau lah orang kata hukuman murtad itu adalah hudud, contohlah kita kata hudud, macam mana boleh maaf macam tu, boleh lepas Sedangkan dalam kisah Osama bin Zaid radhiyallahu an, apabila ada seorang perempuan pada zaman itu yang dia telah melakukan kesalahan mencuri, lepas tu jumpa dengan Osama bin Zaid, tolong cakap, minta supaya Osama bin Zaid cakap pada Nabi jangan dijatuhkan hukuman potong tangan pada perempuan itu. Lalu Nabi Muhammad SAW marah lah. Nabi kata, qad ahlaka man kana qablakum idza saraqa asyrifu minkum tarakuhu wa in saraqa adhaif minhum aqamu alaihim alhad wa imullahi law saraqat Fatimah bintu Muhammad laqata'tu yadaha. Tu hadis Nabi SAW kan. Nabi Muhammad SAW kata, telah binasalah orang-orang dulu apabila mencuri orang-orang besar, dia lepaskan. Kalau orang kecil-kecil mencuri, dia kenakan hukuman hudud. Demi Allah, kalau anak perempuan aku mencuri, aku potong tangan dia. Maksudnya tak ada kompromi. Tiba-tiba dalam kes melibatkan kepada siapa ni, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, ada kompromi pula, tak apalah, maaf. Itu tak kena tu, nampak kan. Jadi di situ tu dibahas, sebenarnya hukuman bunuh ni murtad tu hudud tak? Tu debat tu. Lepas tu Tuan Haji kata tak, dia bukan murtad. Dia bukan hukuman hudud, bukan. Kalau dibunuh juga bukan sebab murtad, sebab patut lain. Sebab apa? Sebab dia ni ada satu kaitan, iaitu melakukan penyelewengan terhadap kitabullah, Al-Quran itu. Dia selewengkan kandungan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi, lain yang Nabi baca, lain dia tulis. Gitu. Berlaku Sebab tu ada orang nama Maqis bin Syubabah Al-Laisi. Nama yang kedua, orang murtad pada zaman Nabi SAW. Dia ni, asalnya dia ni ada adik. Adik dia nama Hisham bin Syubabah. Mana adik ni telah dibunuh lah. Jadi bila dibunuh, maka dijatuhkan hukuman, makanya pembunuh itu dimaafkan, maka dapatlah bayaran diat. Dapat bayaran diat, maksudnya pembunuh itu telah dilepaskan. Tiba-tiba dia pergi bunuh orang tu. Dia pergi bunuh orang yang telah membayar diat tadi. Itu kan tak betul. Jadi bila tak betul, Nabi Muhammad ni nampak, kau bunuh dia ni, jadi kau pula kena hukuman qisas. Jadi lagi. Lagi-lagi tengah lari tu dia murtad. Maksudnya Nabi Muhammad kata, pastikan dapat tangkap dia, jatuhkan hukuman bunuh. Kan? Bila jatuhkan hukuman bunuh itu, hukuman bunuh tu bukan sebab murtad. Hukuman bunuh sebab qisas terhadap dia. Jadi di situ kita nampak bahawasanya bunuh yang berlaku pada zaman Nabi bukan kerana murtad. Bunuh pada zaman Nabi tu berlaku pada si Maqis tadi ni, Maqis bin Syubabah tadi tu, kerana qisas. Hukum Siapa lagi? Ada Abdullah bin Qattal. Abdullah bin Qattal. Dia ni Nabi Muhammad SAW arahkan dia supaya pergi kutip duit zakat. Okey, dia pergi kutip duit zakat. Lepas tu ada seorang budak daripada Bani Khuza'ah, seorang hamba Bani Khuza'ah, follow dia. Dan budak ni Muslim lah. Jadi follow, masa duk pergi kutip zakat tu, ada satu ketika tu dia orang berehat. Si Abdullah bin Qattal ni dia kata, kau boleh tak sediakan makanan untuk aku nak tidur kejap. Nanti aku bangun, aku nak makan lah. Jadi kawan ni tidur. Lepas tu kawan ni tak buat, tak masak macam yang dia nak.
Saudara kata, kau tak masak. Dia geram, dia kecepuk kawan tu sampai mati kawan tu. Mati. Jadi Abdullah bin Khattab ni takut. Dia takut, dia pun lari bagi ke tempat orang kafir dan dia isytihar murtad. Nabi Muhammad SAW ni isytihar tangkap dia dan bunuh dia. Dan bunuh tu bukan sebab dia murtad. Isytihar bunuh tu sebab dia kenakan hukuman qisas. Jadi pada zaman Nabi memang ada orang murtad, tapi dibunuh bukan sebab murtad. Dibunuh dengan sebab qisas. Gitu jadi di situ kalau sekiranya ada bunuh orang murtad, Pak Haji Amir bangkit persoalan, kenapa ada pada zaman Nabi tapi tidak dibunuh? Itu soalan dia. Okey, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, kita tengok ada serangan pada orang murtad. Tak, kita kena baca balik matan hadis satu persatu tu. Matan hadis yang sahih tu kan. Sebenarnya dalam cerita tu bukan sebab murtad. Dalam cerita tu Abu Bakar umum apabila mereka ni tak nak bayar zakat. Itu selepas dikempen oleh Musailamatul Kadzab agar tidak bayar zakat kepada kerajaan Abu Bakar As-Siddiq. Itu asal dia. Sebab itulah Umar mula-mula bantah. Tiba-tiba Abu Bakar bagi tahu, rupa-rupanya ada tajuk zakat kat situ tu. Maka Umar pun bersetujulah terhadap tindakan dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bermaksud serangan itu kerana muharabah, bukan kerana riddah. Sebab itulah Ahmad Rasuli kata riddatul mujarradah tidak dibunuh. Riddatul muharabah baru dibunuh. Jadi maksudnya dibunuh sebab muharabah tu, bukan sebab riddah tu. Gitu jadi di situ kita dah clear dalam perbahasan ini. Sebenarnya kalau kita sebut pemberontakan itu dibunuh, ya, itu memang munasabah. Dia bukan undang-undang Malaysia, bukan tempat kita, bukan undang Islam je. Mana-mana dunia pun bersetuju kalau jatuhkan hukuman mati kepada orang yang memberontak negara, mengumumkan mengangkat senjata dan sebagainya kan, untuk memberontak kepada negara. Tak boleh. Lepas tu, kalau kita baca tindakan Abu Bakar itu sebenarnya bersifat muharabah terhadap buruh. Buruh ni dia bukan berlaku pada orang Islam je, orang kafir boleh berlaku. Sebab itu kita kena clear Anda bawa ni kitab ni, Hasyiah Qalubi wa Umairah, kitab fiqh mazhab Syafi'i. Lama kitab ni Ini belajar dekat pondok, kat Mansir pun belajar kitab ni. Kalau kita buka dekat bahagian ada satu Kitabul Buruh. Dia ada sebut dekat sini dia kata al-buruh ni minal baghi wa huwa apa yang tu. Awwalu man qatala al-buruh ay al-murtaddin minhum Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi serangan dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu adalah terhadap buruh. Ingat. Serangan itu berlaku kepada buruh. Cumanya mereka, jadi dalam kitab ni sebut Qalubi wa Umairah, kitab ni dia bagi tahu Abu Bakar melakukan serangan terhadap buruh. Jadi bila buruh ni apa dia? Pemberontak. Cumanya mereka ni samping itu keluar daripada agama. Makanya bukan orang murtad. Tapi serangan itu bukan kerana murtad tu, kerana buruh tu. Sebab kalau kita baca dalam kitab ni juga, dia disebut ada juga serangan buruh kepada orang Islam yang tidak murtad. Siapa dia? Wa awwalu man qatala ghairal murtaddin minhum Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu. Ni kitab ni sebut. Nampak? Ada kitab ni kita baca ni. Jangan duk kata liberal. Kadang tuduh liberal. Kita bawa kitab, dia tak bawa kitab, dia kata kita liberal. Kita yang baca kitab jadi liberal, dia tak baca kitab jadi tak liberal pula. Pelik popok tu kan. Ni kitab. Jadi di sini kitab ni secara jelas dah bagi tahu sebenarnya serangan Abu Bakar As-Siddiq kepada orang yang ada pada masa itu adalah buruh. Dalam masa sama mereka tu murtad. Persoalannya, ada tak buruh kepada orang tak murtad? Ada. Benar berlaku tak? Berlaku. Siapa dia yang melakukan itu? Ali bin Abi Talib. Siapa yang buruh tu? Khawarij lah. Golongan Khawarij pada zaman Ali bin Abi Talib. Lepas tu kita kena clear juga, golongan pemberontak dia ada syarat-syarat dia yang kita boleh serang, boleh kerajaan boleh tangkap mereka, boleh bunuh mereka tu. Tapi sebenarnya Quran tak kata mesti bunuh dia pilihan. Nanti kita akan detailkan hukuman itu Dalam kitab ni dia ada sebut buruh tu sifat dia adalah dia mesti ada mukhaliful imam bi khuruj alaihi wa tarqil inqiyad. Dia tak taat pada pemerintah. Lepas tu dia kata wa muta'an fihi, mereka ni ada ketua yang ditaati. Dia ada ketua dia. Ketua tu pergi kempen, jangan taat pada kerajaan. Kita kena serang kerajaan itu. Lepas tu dalam kitab ni sebut lagi tahsul bihi quwwatu syaukah. Dia ada persenjataan. Dia ada satu kelompok ada persenjataan. Ada ketuanya pula. Buruh tu. Itu memang berlaku pada kelompok-kelompok pada masa tu. Maka disebabkan itu Abu Bakar serang mereka. Mereka tu buruh. Ingat buruh dalam pada mereka itu murtad. Ada satu lagi buruh pada zaman Ali. Mereka tak murtad. Mereka masih lagi Islam. Itu kelompok Khawarij. Tapi buruh. Ali bin Abi Talib lakukan serangan pada mereka. Lepas tu ada Syaukah. Lepas tu dalam kitab ni sebut juga, dia kata
Dia ada takwil. Mana ni? Walau azhara qaumun ra'yal khawarij katarkil jama'at wa takfir dhi kabiratin. Nampak dia kat sini. Mereka ni ada takfir. Nampak dia ada takfir, mengkafirkan sama orang Islam kan. Ni kitab ni sebut. Dia ada takfir. Lepas tu dia ada ar-ra'yu, ada takwil agama. Bila mereka ni kenapa tak nak taat? Dia ada argument-argument agama. Antaranya dia takfirkan pada pemerintah. Itu. Kitab ni sebut Qalyubi wal Umairah. Jadi di sini yang kita faham, yang dikatakan serangan dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu bukan kerana murtad, tapi serangan itu kerana pemberontakan. Kalau semata-mata murtad, itu tidak dibunuh. Buktinya pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, memang ada orang murtad, tapi itu tidak dibunuh. Bahkan ada yang melakukan hukuman bunuh dibantah oleh Sayyidina Umar. Apa kata, kalau aku tak bunuh, aku penjarakan dia. Maksudnya Umar tak bersetuju. Umar yang kata macam tu. Sayyidina Umar. Lepas tu kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis, memang ada disebut salaf soleh terdahulu, antara yang berpendapat sebegitu adalah Sufyan Ats-Tsauri, Ibrahim An-Nakhai. Itu antara ulama-ulama salaf yang berpendapat sebegitu. Lepas tu kita tengok sendiri dalam kitab ni, memang dikaitkan yang dikatakan serangan Abu Bakar itu kerana buruh. Bahkan kitab ni buat tajuk khusus buruh. Memang tajuk tu permulaan dia berkait dengan Abu Bakar menyerang golongan buruh yang murtad. Pada zaman Ali ada yang buruh tapi tak murtad pun diserang. Kitab ni Qalyubi wal Umairah. Jadi kena clear lah. Sebab tu ana secara peribadi ana nak cakap, pandangan Tok Guru Jadi tu pada ana salah, tak tepat. Dia baca kitab tapi dia tak detailkan perbahasan yang dibuat oleh para ulama yang muktabar. Kalau dia detailkan perbahasan ulama muktabar, dia akan faham. Sebenarnya apa yang dia cuba bawakan, ditafsirkan itu sebenarnya salah. Mungkin itu kot perbahasan kita pada malam ni. Cukup, wallahu ta'ala alam. Mungkin ada persoalan pertanyaan, kita cubalah jawab sekali boleh, insyaAllah. Wallahu a'lam. Dia ada cerita menarik kalau kita tengok dalam cerita Musailamatul Kadzdzab ni. Amru bin Al-As sebelum dia jumpa dengan Musailamatul Kadzdzab lah. Kita ingat Amru bin Al-As ni antara sahabat Nabi yang agak lewat masuk Islam. Dia masuk Islam Fathu Makkah. Sebelum Fathu Makkah. Lebih kurang 7 hingga 8 Hijriah. Tengah-tengah tu lah. Itu Amru bin Al-As. Jadi sebelum dia masuk Islam, dia pergi jumpa dengan Musailamatul Kadzdzab. Jumpa Musailamatul Kadzdzab, dia katalah pada Musailamatul Kadzdzab, duk sembang, timbul sekejap tengok ayat turun ayat Quran. Ayat tu berbunyi wal asri innal insana lafi khusr. Ayat tu. Jadi kata ada ayat Quran yang Nabi Muhammad baca, wal asri innal insana lafi khusr. Jadi dia ni bila dengar, Musailamatul Kadzdzab dia dengar dia termenung. Dia kata ada satu ayat Quran turun dekat aku pula. Ni cerita ni bila berlaku ni? Pada tahun sebelum 8 Hijriah. Sebelum 8 Hijrah. Tengah-tengah dia antara 7 dengan 8. Tengah-tengah tu lah ada satu kejadian berlaku. Jadi bila jumpa tu, dia kata ada ayat Quran juga turun kat aku. Tuhan telah turun wahyu pada aku. Ayat Quran. Dia kata, apa dia ayat dia? Ya wabar innama anta uzunan wa sadar. Ya wabar innama anta uzunan wa sadar wasairuka haqar naqar. Dia baca. Dia reka-reka sendirilah tu. Nampak? Maksudnya kekafiran Musailamatul Kadzdzab ni, dia memang kafir, dia tak masuk Islam. Merepek. Dia pergi jumpa Nabi Muhammad, kata nak masuk Islam, tak betul. Lepas tu bila ayat Quran turun, Allah Ta'ala cabar, fa'tu bi suratin min mislih. Kalau kau sehebat sangat, marilah satu ayat macam Al-Quran. Dia bawa keluar satu surah. Dia reka satu surah. Surah Al-Fil. Ayat bunyi, Al-Fil, wa ma adraka mal fil, lahu zallumun tawil. Al-Fil, wa ma adraka mal fil, lahu zallumun tawil. Dia baca. Gajah. Kamu tahu apa itu gajah? Gajah itu punya hidung yang panjang. Itu ni penyelewengan yang dilakukan oleh Musailamatul Kadzdzab. Bila tahun sebelum 8 Hijriah. Tu berlaku. Kita nampak tu merepek Musailamatul Kadzdzab. Jadi Musailamatul Kadzdzab ni dia bukan Muslim. Kalau orang kata dia murtad, dia kafir. Sejak awal lagi dia kafir. Pada zaman Nabi Muhammad SAW tu,
Dia dah kafir dah. Dia tak Islam lagi. Dia pergi jumpa Nabi tu bukan nak masuk Islam. Dia nak bohong je. Dia nak tipu mengikut dia je. Tu asal cerita lah. Sebab tu kalau dikaitkan Musailamatul Kadzab itu kononnya dikatakan sebagai kerajaan yang murtad, tak betul. Sebab dia tak pernah Islam. Tambahan pula dia bukan kerajaan. Dia bukan kerajaan. Dia satu kelompok etnik masyarakat pada masa tu je. Macam kita ni orang kampung tu. Dan orang tempat adalah etnik kaum tertentu kan. Macam kita apa? Kelompok Melayu, kelompok Cina, kelompok India. Macam tu je. Itu bukan kerajaan. Itu kelompok dia orang. Macam tu. Wallahualam. Okay, right. Ada soalan pertanyaan tak? Okey, nasihat tak ada. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.